Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa salli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi, yang kita nikmati dan yang kita kecapi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus memberikan kita kekuatan untuk sama-sama kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan itu penting, kerana apabila kita memikirkan maksudnya kita sentiasa memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah dapat sama kita laksanakan segala perintah dan larangan, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nyambung kepada zakarah kita di dalam kitab Fiqhus Sirah, fiqh daripada ataupun kefahaman daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karangan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan dalam pertemuan yang lepas kita telah melihat kepada sumber-sumber sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang telah kita ikuti. Maksudnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh dilihat daripada tiga sumber. Pertama itu daripada Al-Quran sendiri. Bagaimana dalam ayat Al-Quran itu kalau kita lihat banyak ayat yang sebab nuzulnya ataupun sebab penurunan ayat tersebut berkaitan dengan kisah-kisah yang berlaku di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Selain turun ayat berkaitan juga tentang isu-isu yang mungkin mengaitkan dengan kisah-kisah sebelum dan selepas ataupun masa akan datang. Sebagaimana Quran juga mengisahkan berkaitan tentang peristiwa akan datang, kalahnya Mulibatir Rum, di peperangan di antara Rum dan Parsi. Begitu juga peristiwa-peristiwa lain. Jadi daripada Al-Quran itu maka kita boleh lihat sirah-sirah yang berkaitan. Kerana itu kalau kita lihat dari sudut metodnya ataupun kaedahnya, maka kita melihat kepada ayat Al-Quran yang berkaitan. Dihimpun ayat berkaitan, peristiwanya ialah peperangan Badar sebagai contoh. Maka diambil pengajaran daripada ayat itu, kisah di sebalik ayat tersebut. Itu daripada sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadis yang sahih. Adapun hadis yang lemah sedikit, kedudukannya tetap menjadi sandaran kepada kisah-kisah tanpa yang tidak mengait tentang hukum hakam lah. Yang tidak berkait tentang hukum hakam, kisah itu menjadi asas dalam mungkin pertimbangan dalam meletakkan, kita katakan, jalan keluar. Kadang-kadang ada kisah yang berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diambil daripada itu pengajaran di sebalik itu. Itulah kita lihat daripada tujuan kitab ataupun Sa'id Ramadan Al-Buti ini. Dia menekankan kefahaman daripada sirah, fiqhus sirah, apa yang difahami daripada sirah itu, maka peranan ataupun kita kata kefahaman ataupun tindakan daripada kefahaman tersebut. Itu yang kedua. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis sahih, dan yang ketiga ialah kitab-kitab sirah. Kitab-kitab sirah bagaimana yang menyatakan banyak riwayatnya daripada
Ibnu Hisham. Banyak juga riwayatnya daripada kitab-kitab yang berkaitan lah, tabaqat daripada Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Banyak riwayat kita ambil daripada Ibnu Hisham daripada Ibnu Ishaq. Cuma ada isu sedikitlah berkaitan tentang Ibnu Ishaq, tetapi kita tidak mengambil terus daripada Ibnu Ishaq, tetapi daripada Ibnu Hisham. Selain itu daripada periwayatan. Kalau sirah ni memang kisah itu disampaikan daripada satu generasi kepada satu generasi. Sebagaimana kita kata keturunan kita lah, keturunan kita namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Yang mengetahui kadang-kadang berkaitan tentang sejarah ni adalah orang yang berkaitan lah. Mungkin keluarganya, mungkin orang yang terdekat, mungkin orang yang mengalami peristiwa itu dan keturunan. Tetapi yang lain tu mungkin tidak langsung mendapatkan perkara tersebut. Jadi itulah juga kita boleh lihat dalam pengamalan Islam. Amalan Islam ada amalan-amalan yang disampaikan, yang kita katakan wariskan jugalah daripada satu generasi kepada satu generasi, sebab maklumat itu memang berkaitan keluarga itu sahaja, ataupun kita kata yang mengalami sahaja kemudian disampaikan. Itu berkaitan tentang sirah. Kalau dia berkaitan tentang penceritaan sahaja, maka mungkin tidak ada masalah. Tetapi yang berkaitan tentang hukum hakam, yang menatijahkan hukum fiqh, maka itu ulama tegas dalam menyaring berita-berita yang berkaitan. Sebab itu secara logik pun kita boleh lihat berita ini sama ada disampaikan secara seorang sahaja, seorang sahaja yang menyampaikan, maka lain kedudukannya dengan berita yang disampaikan oleh orang ramai. Satu cerita tetapi disampaikan oleh banyak pihak, banyak riwayat. Itu yang berlaku di dalam ilmu hadis. Adanya hadis yang dikategori sebagai hadis ahad, maksudnya seorang saja yang riwayatkan. Kemudian satu lagi diriwayatkan oleh orang ramai. Dan orang ramai ni kalau ceritanya sama, maka mustahil secara akli, secara akalnya berlaku pendustaan. Sebab apa? Orang nak pakat kepada satu berita ni sukar. Kalau kita cuba pakat pun dia sukar nak jadi tepat. Kita satu berita, tetapi kita cuba pakat berapa orang sampai. Kadang-kadang berita tu dah bertokok tambah. Ada yang menambah, ada yang kurang. Akhirnya sampai kepada hujung dah macam-macam. Dah macam-macam tambahan ada. Itu secara logiknya. Maka satu berita kalau disampaikan oleh ramai dan kita kata dia punya kandungannya sama, maka itu daripada sudut kedudukan pengkhabaran tersebut, kesahihannya, maka itu yang disebut sebagai mutawatir. Mutawatir banyak yang riwayat, dan disebutkan mutawatir ini mustahil berlaku pendustaan. Walaupun nak pakai secara sama pun sukar, apatah lagi kalau kita katakan benda itu sampai secara sama. Jadi itu kedudukan dalam riwayat. Jadi dalam riwayat ni kalau kita tengok mungkin ada kisah-kisah tertentu. Contoh berkaitan tentang ada satu dokumentari juga berkaitan tentang tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan di Turki. Dari Turki di tempat di masjid juga, dibuat di masjid. Maka ditunjuklah kesan tempat-tempat yang dia katakan tempat kelahiran, tempat yang didiami. Dan apabila diulas, maka ada satu orang yang mengulas, dia kata tidak sabit tempat tersebut dalam Quran dan Sunnah. Dan satu kita kata satu kenyataan yang kita katakan mungkin kita rasa pelik. Kenapa kalau kita kata mesti cerita berkaitan tentang tempat kelahiran Nabi Ibrahim itu mesti ada dalam Quran dan Sunnah? Kalau tak ada, adakah tak betul langsung? Adakah tidak betul langsung? Dan dalam Al-Quran dan Sunnah mungkinlah kita kata yang berkaitan sahaja.
Kalau kita lihat kisah dalam Quran, Allah Ta'ala kisahkan secara umum, tapi detail dia maka perlu kepada maklumat-maklumat lain yang menyokong ataupun yang menguatkan lagi, yang menghuraikan lagi kisah-kisah dalam Quran dan hadis itu. Jadi kalau kisah berkaitan tentang tempat kelahiran itu, bagaimana kita nak percaya kalau dah tak ada dalam Quran dan Sunnah? Macam mana kita nak percaya? Maka kita percaya melalui sumber yang kita sebutkan sebagai tadi, kesahan berita tadi. Tempat itu memang secara turun-temurun dikatakan tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi takkanlah kepada tahap begitu pun masih lagi diragui dan dihujahkan ia ada dalam Quran dan Sunnah. Memang kita katakan tak ada dalam Quran dan Sunnah lah. Sebab itu kisah, sebab itu dalam periwayatan kisah ini, kalau kita tak tahu pun tak ada masalah. Kita tak tahu pun tak ada masalah. Dia bukan perkara keyakinan, perkara kita kata kepercayaan, wajib percaya sebagaimana begitu. Jadi kisah ni kita sekadar kita dengar, dikatakan sini, dikatakan berdasarkan daripada beberapa keturunan adalah tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Cukup kita terima begitu. Dia bukan perkara keimanan, dia sekadar kisah. Jadi tak ada kadang orang keliru dengan masalah ini. Bila dia katakan tempat itu memang dah secara berzaman secara berzaman turun-temurun dia katakan tempat kelahiran, ada pula diucapkan tiada dalam Quran dan Sunnah. Memang tiada lah, memang tiada dalam Quran dan Sunnah. Kalau ada pun bukanlah dia perkara keyakinan, kepercayaan yang wajib kita percaya sebagaimana yang tersebut. Sebab itu kita tengok kisah dalam Quran, Allah Ta'ala kisah secara umum berkaitan tentang kalau contoh kisah tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail dalam Quran kata yang disembelih adalah Nabi yang mahu disembelih, dikorbankan adalah Nabi Ismail. Quran sebut begitu. Tapi kalau kita tengok dalam Bible ada juga kisah tu. Tapi yang dikatakan yang mahu disembelih, dikorbankan adalah Nabi Ishak. Jadi kalau begitu, kita katakan yang tepat, yang benar adalah Quran. Yang mahu disembelih, yang mahu dikorbankan adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Kenapa orang Yahudi kata Nabi Ishak? Sebab keturunan mereka daripada Nabi Ishak. Ishak kemudian anaknya Nabi Yaqub, daripada Nabi Yaqub itulah dia keturunan Bani Israel, ataupun kita kata kabilah yang buahnya yang 12 daripada anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub jadi Bani Israel. Israel adalah nama lain kepada Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel adalah Bani Yaqub. Bagaimana kita tengok kisah dalam Quran, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkabah, aku melihat 12 bintang. Jadi dikatakan diuraikan 12 bintang itu 11. Ahada asyara kawkabah, 11 bintang itu adalah adik-beradik, campur dengan dia 12. Jadi 12 ada pecahan daripada Bani Israel ni, ada 12 kabilah ataupun 12 kita kata Bani lah, pecah daripada itu sampai hari inilah bila kita lihat perbahasan berkaitan. Jadi itu kisah. Kalau kita katakan dalam kisah ni sebagai contoh, kita boleh lihat Bible itu sendirilah, kedudukan cerita yang ada di dalam Bible. Macam mana kita punya stand, kita punya pendirian. Adakah kita terima? Mungkin pada kita yang kita kata Islam, apa lagi kita nak terima yang ada dalam Bible. Ada orang kata dah cerita itu tak ada dalam tempat lain kecuali dalam Bible. Kalau kita tengok kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, ada dalam Bible. Bahkan ada juga kisah-kisah mula daripada Nabi Adam. Kalau kita buka Bible tu, bahagian perjanjian awal tu memang kisah awalnya ialah Nabi Adam, kemudian Nabi-Nabi sampai kepada Nabi Musa, kemudian Nabi-Nabi lain yang mungkin kita tidak pernah dengar namanya secara perkataan itu. Nabi Daniel mungkin kita biasa dengar, Ezekiel mungkin jarang kita dengar, Hasuya itu mungkin kita jarang dengar. Jadi nama-nama itu dikatakan Nabi di dalam Bible. Jadi apa stand kita?
Jadi ulama meletakkan kaedah apa yang ada di dalam Bible ini, kisah-kisah dia, maka kita melihat kepada sumber Quran dan Sunnah tadilah. Okey, kalau ada kita kata betul lah. Kalau ada kita kata betul. Kalau menyalahi Quran dan Sunnah kita kata salah. Macam tadi kisah Nabi yang dikata mahu disembelih adalah Nabi Ishaq, sedangkan Nabi Ismail, Quran kata Nabi Ismail, maka kisah itu telah dihukumkan Quran. Okey, satu kisah Quran kata betul, maka kita kata betul, bertepatan dengan Quran Sunnah. Yang kedua menyalahi Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Maka ada yang ketiga, ini kedudukan yang ketiga lah yang kita nak sebut tadi, iaitu kalau kisah itu tidak ada dibenarkan Quran dan Sunnah, maka apa kedudukan kita? Kedudukan kita kata KIV lah, istilahnya. Maksudnya kita tak kata betul, kita tak kata salah. Dia sekadar kisah, bagaimana kita sebut tadi lah. Kisah ini kisah, kalau kita tak tahu pun tak ada masalah. Dia bukan perkara keyakinan, bukan wajib kita berpegang sebagaimana kisah tersebut. Jadi itu bahagian yang ketiga. Maksudnya sekadar kisah, kita tak boleh nak kata salah pun tak boleh, kita tak boleh nak kata betul pun tidak. Berdasarkan kepada hadis, la tukadzibu la tukadzibu ahlal kitab, jangan kamu mendustakan ahli kitab. Maksudnya ahli kitab. Jadi kisah itu yang disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat ni maksudnya apa? Sumber-sumber daripada orang Bani Israel. Sebab itu kalau kita tengok kenapa ulama kita, ulama tafsir kita, dia membawa kisah-kisah itu di dalam menafsirkan Quran. Sebab situasi itu tadi, dia sekadar kisah yang kita katakan, kalau kedudukan pertama Quran kata betul, maka itu betul lah. Yang kedua, kalau Quran menyalahinya, maka kita menerima apa yang Quran sebut. Yang ketiga, itu disebutkan kita tidak boleh mengatakan betul dan salah. Kedudukan dia adalah KIV, dan dia pun adalah kisah, semata-mata kisah. Jadi tak ada masalah untuk kita riwayatkan. Cuma mungkin ada panduan yang ulama letak, kalau ceritanya pelik sangat, ceritanya pelik sangat, maka itu eloklah kita tidak sampaikan. Adalah perbahasan. Sebagai contoh, dia kata Nabi Ayub Nabi Ayub ni sakit sampai kata tinggal berapa bahagian badan, jantung pada riwayat, katakan riwayat begitu, habis semua dah makan ataupun dah rosak. Jadi itu tak masuk akal pula, macam mana pula boleh hidup dengan tanpa anggota yang sempurna, tanpa cukup kita kata organnya, macam mana boleh hidup. Jadi kisah itu tidak masuk akal. Jadi itu kita sepatutnya jauhi. Jadi kisah apa lagi? Jadi kisah yang menyalahi akal dan menyalahi syarak. Mungkin ada kisah, kalau dalam kisah Nabi di dalam Bible ni, banyaknya kisah yang tidak moral lah, tidak bermoral. Nabi betul melakukan, kita katakan maksiat, melakukan yang tidak baik. Jadi itu pada kita menyalahi kedudukan seorang Nabi. Mustahil seorang Nabi melakukan maksiat. Okay? Mustahil seorang Nabi melakukan perkara yang haram. Maka itu kita boleh tapislah berbanding kisah yang tidak ada masalah. Untuk di kisah yang diceritakan, mungkin ada yang setengah tu riwayatkan doa, doa Nabi Musa katanya. Kita lihat pula kepada kontennya. Kalau konten itu mohon kepada Allah Ta'ala, tiada unsur syirik, tiada perkara yang kita kata yang pelik dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Itu kalau dalam bab doa lah. Sebab itu kalau doa ni tak ada masalah. Sebenarnya kita nak doa bahasa Melayu kita, maka itu lebih baik, itu lebih difahami berbanding kita katakan mungkin kita doa tetapi kita tidak memahaminya. Jadi isu doa pun isu banyak juga, isu jampi dengan doa tertentu. Kalau dah doa itu tidak difahami, maka sebaiknya kita tinggal. Memang ada, kalau dalam perubatan jampi ni, perubatan Islam ada jampi ni, ada doa yang tidak difahami, seperti contoh Kaf 40, apa masuk kafal kayakfi, dan adalah
ada 40 pelanggan. Jadi situ tidak difahami, maka yang itu kita jauhkan. Tetapi kalau dia tidak menyalahi kita katakan menyalahi konsep tauhid, ataupun kita kata tidak membawa kepada syirik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada masalah. Itu berkaitan tentang sumber. Ini sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ni sebagai kalau kita sebutkan sirah tadi, itu sumbernya Quran, sunnah dan juga kitab-kitab sirah. Kitab-kitab sirah itu yang disepakatilah. Bagaimana tadi riwayat daripada Ibnu Hisham, dan kisah itu telah diriwayatkan oleh ramai ulama. Maksudnya diterima oleh kebanyakan ulama. Masuk kita kepada tajuk rahsia dipilihnya jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Mengapa Nabi itu dibangkitkan di kalangan orang Arab? Mengapa Nabi Muhammad itu lahirnya di benua, kita katakan jazirah Arab tadi. Sebelum membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara tentang jazirah Arab, tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya, maksudnya perkembangannya, terlebih dahulu kita harus menjelaskan hikmah ilahiyah, hikmah ketuhanan yang menentukan bi'sah ataupun pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bahagian dunia ini, dan pertumbuhan dakwah Islam di tangan bangsa Arab sebelum bangsa lainnya. Kalau kita tengok di kalangan para nabi, memang banyak daripada Bani Israel. Bani Israel, kalau tadi kita katakan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ishak dan Ismail. Maka kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ismail inilah kemudiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak, dia ada anaknya Nabi Yaqub. Dan daripada Nabi Yaqub itu telah keturunannya 12. Kalau di situ dah ada Nabi Yusuf, kemudian daripada situ ada saudaranya dan lain-lain lah. Semua Nabi itu kalau keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, maka itu juga daripada keturunan 12 keturunan Bani Israel. Jadi banyak Nabi itu daripada Nabi Bani Israel. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi terakhir ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab, dan mengapa diutuskan ataupun dibangkitkan di tanah Arab ini? Untuk menjelaskan hal ini, pertama kita harus mengetahui karakteristik bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam. Perlu juga kita lihat sikap orang Arab ini, juga menggambarkan letak geografi tempat mereka hidup dan posisinya di antara negara-negara sekitarnya. Sebaliknya kita harus juga menggambarkan kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain pada waktu itu, seperti Parsi, Rom, Yunani dan India. Kalau tamadun ini dah lama. Tambahan Greek ataupun Yunani ini memang kita kata kalau falsafah itu datangnya daripada sumber mereka lah, bukan bangsa lain itu tidak bijak dan sebagainya, tapi yang direkodkan, sampai kepada kita itu. Itu kita tidak boleh menafikan bahawasanya bangsa lain itu ada tamadunnya, ada kebijaksanaannya, tetapi yang sampai yang dipelajari dalam hari ini dalam falsafah itu adalah falsafah Greek, falsafah Greek, Yunani. Tokoh-tokohnya Plato, Socrates, mungkin lebih awal lagi Alexander dan sebagainya. Jadi itu yang sampai yang dipelajari. Dalam masa yang sama kita tidak nafikan setiap bangsa, setiap bangsa itu ada keilmuannya, ada tamadunnya, yang kita katakan sesuai dengan kedudukan mereka. Allah Ta'ala letakkan setiap umat ini pada tempatnya. Dan setiap tempat itu ada kita kata hikmahnya lah, ada hikmahnya. Bagaimana bangsa-bangsa tertentu, kalau yang duduk di hutan, maka mungkin kemahiran di hutan itu banyak pada dia. Yang berada di laut, yang berada di padang pasir, maka ilmu berkaitan tentang persekitaran mereka itu sudah tentulah ada pada mereka. Bagaimana kalau kita tengok umat Islam ini di peringkat awal, bila dah masuk nak membuka negara-negara Islam yang ada hutan ni,
yang ada hutan ni, maka itu pengalaman pertama bagi tentera Islam berperang dalam hutan. Begitu juga bila ke negara yang ada laut. Sebagai contoh, pada zaman mula masuk kepada Andalusia, adanya Tariq bin Ziyad, nak bina jambatan, bina kapal dan sebagainya. Jadi itu pengalaman pertama tentera Islam masuk dalam suasana tempat yang begitu. Jadi tidak dinafikan bahawa setiap tamadun itu ada ilmunya, ada kita kata khazanah, yang kita kata berlainan daripada bangsa-bangsa yang lain. Kita mulai pertama menyajikan secara singkat kondisi ataupun kedudukan umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab sebelum Islam. Kita belum tengok Arab, kita tengok kepada bangsa lain. Pada waktu itu dunia dikuasai oleh dua negara, iaitu Parsi dan Rom. Bagaimana dikisah dalam Quran, yang orang Arab ketika itu dia melihat kepada Rom dan Parsi. Rom dan Parsi, sebagaimana orang Arab ini mereka menyokong kepada Rom. Kenapa? Rom ini dia Kristian Kristian Nasara, jadi agama ahli kitab. Maka mereka banyak melihat kepada Rom berbanding Parsi. Parsi adalah Majusi. Sebab itu disebutkan Alif Lam Mim ulibatil Rom, dikalahkan Rom pada peringkat awal. Rom kalah fi adnal aqwa min ba'di balagihim syaghlibun, dan mereka selepas pada itu Rom akan menang kepada Parsi. Itu sebagai beberapa kisah-kisah Al-Quran khabar pada masa akan datang. Jadi mereka banyak melihat kepada Rom. Jadi ada dua tamadun besar di situ, iaitu Rom dan Parsi. Kemudian juga ada India dan Yunan. Tamadun India dan Yunan. Lepas tu kalau India pun di peringkat awal zaman Abbasiyah, Khalifah ketiga itu menggalakkan supaya kitab-kitab ini diterjemahkan, supaya berkembang ilmu. Perkembangan ilmu inilah dengan penterjemahan. Memang Khalifah bayar, siapa yang terjemah kitab ni dia akan dapat upah, siapa yang terjemah akan dapat upah. Seperti mana kisah Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam itu, kisah Sinbad, Aladdin dan sebagainya. Itu adalah kisah-kisah yang diterjemahkan daripada tamadun India ataupun daripada sumber itulah bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Persia ataupun Parsi adalah ladang subur berbagai khayalan, khurafat, keagamaan dan filosofi yang saling bertentangan. Kalau Parsi ini banyak cerita khayalan, banyak perkara yang kita katakan falsafah, banyak perkara yang bersifat pemikiran, sampai ke Sudan. Bila Islam masuk kepada Kufah dan Basrah, maka kita boleh lihat juga di antara negara-negara Arab ataupun kawasan-kawasan Arab ni memang sampai bila Islam menguasai dua kawasan itu juga menjadi tempat pemikiran. Tempat pemikiran. Sebab itu ajaran sesat juga banyak di situ. Sebab itu kalau daripada sudut Nahwu juga sampai ada dua madrasah, madrasah Kufah, madrasah Basrah. Maksudnya Nahwu tapi aliran Basrah, Nahwu aliran Kufah. Memang tempat pemikiran dia kesan dia sampai bila Islam masuk ke situ pun tanpa tahap perbahasan tata bahasa Arab ni, Nahwu dan Saraf ada alirannya. Di antaranya ialah Zoroaster, Majusi lah, yang dianuti oleh kaum penguasa di Parsi. Di antara falsafah ialah mengutamakan perkahwinan seseorang dengan ibunya, anak perempuannya ataupun saudaranya. Kita boleh lihat ada bangsa yang berkahwin dengan tadi, anak perempuan dengan ibu saudara perempuannya. Sehingga Zoroaster ataupun pengasas kepada Zoroaster tadi, Majusi tadi, memerintah pada abad ke-5 Masihi mengahwini anak perempuan. Belum lagi penyimpangan akhlak yang beraneka ragam sehingga tidak biasa disebutkan di sini, tidak boleh disebut di sini. Berlaku berbagai kebincangan daripada sudut adab, daripada sudut akhlak dan juga akidah.
Sebab tu para Nabi ini tugas utama mereka diutuskan ialah pertama mengembalikan manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Sesungguhnya kami utuskan bagi setiap kaum, setiap umat, supaya mereka menyeru mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Taala, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, salihal akhlak, keelokan daripada perilaku dan juga akhlak. Jadi itu tugas besar, dua misi utama setiap para rasul yang diutuskan. Pertama, dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Yang kedua ialah akhlak ataupun perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu di Parsi. Dan di Parsi juga ada ajaran Mazdakiyah. Mazdakiyah ni Parsi kalau ikutkan kita dalam kategori Majusi lagi lah. Kalau berdasarkan kepada riwayat, maka disebutkan umat Islam sebagaimana yang kita tahu berpecah kepada 73 kelompok. Dalam riwayat yang lain maka dikisahkan Bani Israel juga begitu. Disebutkan Majusi 70 kelompok, Yahudi 71, Kristian, Nasara 72, umat Islam 73. Jadi kalau kita lihat ini situasi atau gambaran yang dibagikan dalam riwayat menunjukkan berlaku perpecahan yang banyak lah. Kalau ulama cuba hitung dulu 73 ada nama-namanya, tapi nama-nama itu sekarang ni dah tak ada. Sekarang ni dah tak ada. Contoh kita kata Mu'tazilah. Kelompok yang kata aku ini Mu'tazilah itu tak ada, tapi pemikiran Mu'tazilah itu ada. Yang mengagungkan akal, yang memastikan akal ini serba cukup, untuk menentukan segalanya. Itu adalah doktrin atau kita kata pemikiran Mu'tazilah, yang mengatakan manusia ini yang pasrah, yang mengatakan manusia ini terpaksa ikutlah sebagaimana takdirnya, ketentuan. Sedangkan kita tidak mengetahui takdir kita bagaimana nak berserah dengan takdir. Maka itu pemikiran Jabariyah. Tak ada kelompok yang mengaku Jabariyah. Tapi kalau ada yang orang yang berfahaman begitu, maka kita tahu ini adalah fahaman persis, fahaman Jabariyah. Jadi kalau di kalangan Majusi ini memang digambarkan berpecah ni banyak. Ada orang cuba kaji antara agama. Kalau kita sebut hari ini kita sebut kalau Sikh itu jelas memang gabungan daripada agama Islam dengan agama Hindu. Bila lihat ramai orang Hindu ni masuk ke dalam Islam, di India bila Islam datang ramai orang Hindu masuk Islam, maka ada yang asaskan tak nak hilang Hindu, tak nak hilang Islam, tak nak dinafikan, maka digabungkan. Gabung wujudlah bukan Sikh. Sikh jadi memanglah kadang-kadang ada orang silap masuk dah ingat masjid, punya luar barat. Memang ciri-cirinya gabungan, adunan daripada agama Islam dan agama Hindu. Islam dan agama Hindu. Dia siap berubat, siap pakai sorban lagi kita sorban tak pakai. Memang kita kata adunan Islam ni. Sebelum itu Hindu, maka dia pecah banyak juga. Jadi yang dia katakan Hindu itu juga ada yang mengembalikan asasnya kepada Majusi. Begitu juga kalau kita tengok mungkin di Sri Lanka, mungkin di Thailand, maka adalah agama Buddha. Kalau Buddha ni sebenarnya asalnya di China kan, dan di asalnya di India, tetapi berkembang di China. Jadi Buddha itu kalau kita ikut nama asalnya, kalau kaji dalam bahasa Arab, maka dilihat dia juga pecahan. Memang pecahan lah. Sebab daripada Hindu itu kemudian ada Jaina mungkin tak ada kat Malaysia. Kemudian ada pula Buddha, dan pula daripada itu lama pula bila Islam masuk ada pula Sikh.
memang dia daripada satu rumput lah, daripada satu rumput. Hakikatnya banyak lagi, Wallahu a'lam. Yang kita tahu kalau sini dia ada Mazdakiyah, dia ada satu lagi Yazdiyah ataupun Yazdasir. Di Parsi terdapat ajaran Mazdakiyah, menurut Imam Syahristani, didasarkan pada falsafah lain, pemikiran yang lain, iaitu menghalalkan wanita, membolehkan harta dan menjadikan manusia sebagai sekutu, sekutu dalam masalah air, api dan rumput. Ini berdasarkan perkongsian. Sebab dia katakan komunis di peringkat awal, mana datang pemikiran komunis ni, iaitu daripada sudut ekonomi, bagaimana adanya tuan tanah, federal, feudal, kemudian ada pula konsep-konsep ekonomi itu pun berdasarkan kepada perkembangan masyarakat dan juga ekonomi. Sehingga akhirnya kalau komunis ni dia berkongsi, tanah, air, api, angin, rumput ni berkongsi, tak ada hak pemilikan individu. Tak ada hak pemilikan individu. Kalau kita lihat di sini juga Mazdakiyah itu daripada awal lagi. Bahkan kalau nak tengok lagi awal pemikiran-pemikiran macam tu, boleh lihat pada falsafah-falsafah yang lebih awal. Sebagai contoh dalam falsafah Aflatun, bila dia mengasaskan dia punya republik, negara misali dia, dia tulis satu kitab namanya The Republic ataupun Jamhuriyah. Maka di situ diletak asas-asas negara misali. Jadi antaranya adalah tentang konsep perkongsian. Jadi konsep perkongsian yang macam dalam komunis itu sebenarnya lama lah. Dan kita kata mustahil, sebelum itu tak ada manusia, tak ada benihnya ataupun akarnya. Jadi pemikiran manusia itu memang dia berakal tu dan berkembang. Sebab itu kalau orang Usuluddin, dia belajar berkaitan tentang falsafah. Falsafah pula ada peringkatnya. Falsafah Greek, falsafah zaman pertengahan, falsafah moden. Kemudian dia belajar juga tentang ideologi, dia belajar tentang agama-agama. Sebab apa? Asas pemikiran manusia ni memang dia tak akan kita kata kalau dicari akal dia dapat ditemukan. Ditemukan cuma dah berkembang, jadi agama dan sebagainya. Sebab kita katakan asas manusia dia percaya Tuhan itulah fitrah. Tetapi bagaimana dia mempercayai Tuhan, bagaimana dia meyakini Tuhan itu terbentuk dengan sumber-sumber pengetahuan yang dia ada. Sebab itu ada agama yang sumbernya wahyu, agama samawi. Ada agama yang sumbernya adat, dia agama Hindu dan pecahannya. Ada agama yang sumbernya akal atau falsafah. Itu ada konsep yin yang, agama Tao, agama Confucius, agama Shinto. Jadi itu kita katakan agama itu terbentuk, dia meyakini ada Tuhan. Tapi bagaimana keyakinan kepada Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu terbina melalui sumber yang ada. Sama ada wahyu, sama ada akal, sama ada adat, ataupun kita kata panca indera lah. Panca indera itu sumber kepada adat. Itu yang membentuk agama. Kita orang Islam, agama kita sumbernya adalah daripada Nabi SAW. Sumbernya wahyu, apa yang Nabi sampaikan. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi agama lain, kalau contoh kita katakan dia percaya Tuhan, tetapi kadang-kadang dia membolehkan akal dia merupakan Tuhan tersebut. Merupakan Tuhan tersebut. Sebab itu kalau kita tengok satu agama pun, kalau dia berada di lain tempat, lain pula Tuhan. Tak payah nak sebut jauh lah. Mungkin satu yang diangkat Tuhan, mungkin kita katakan namanya Tuhan Jesus lah. Patung Jesus tu pun kalau kita cuba tengok, ada lain kali patung Jesus dia di negara orang yang kulit putih lah kulit dia. Di negara orang yang kulit hitam lah kulit dia. Jadi warna apa yang sebenarnya? Jadi itu bagaimana bila Tuhan itu dirupakan, dirupakan oleh akal, dirupakan oleh adat. Bila dirasakan makhluk ni yang paling hebat, bagaimana ada Tuhan yang berkepala gajah. Kenapa berkepala gajah? Sebab dia rasakan tak ada lagi dah, tak ada lagi dah yang telinganya besar ataupun hidungnya hebat begitu. Jadi itu
natijah apabila Tuhan itu dirupakan oleh akal manusia, dirupakan oleh adat manusia. Jadi kita Islam, sumber kita berkaitan tentang ketuhanan dan ajarannya adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di roh. Bagaimana disebutkan tadi, mereka ni berpegang kepada perkongsian air, api dan rumput ataupun tanah. Ajaran ini memperolehi sambutan luas dari kaum yang mengikut hawa nafsu. Dan insyaAllah kita rasa sekadar itu pada pertemuan yang akan datang nanti kita lihat kepada Rom dan tamadun yang lain. Bagaimana yang disebutkan tadi, disebutkan Rom, disebutkan juga tamadun Yunan, dan disebutkan juga tamadun Islam. Sebelum kita melihat kepada tanah Arab itu sendiri, dalam persoalan mengapa Nabi SAW dibangkitkan di tanah Arab dan daripada keturunan Arab, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammana wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddim wa anta al-akhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا من قولك فيتبعون احسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.